Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazah binti Emi bersama rakan sekumpulan saya. Dan nama saya Serina Adila binti Sa'ali. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang tugasan 3, iaitu penghasilan produk bagi subjek PAKK 1122, iaitu kelestarian alam untuk pendidikan awal kanak-kanak. Jadi, kami telah menghasilkan sebuah produk yang bernama Genius Box, yang mana pada produk kami telah menerapkan konsep 3R dalam penghasilan produk. Selain itu, kami juga menggunakan bahan-bahan yang boleh kita semula seperti cawan plastik, kotak, penutup botol, getah, bekas tisu, tali kasut terpakai, dan plastik. Selain itu juga, kami juga menggunakan bahan sifar pencemaran seperti cat sembur, kerana kami menggunakan cat air. Selain itu juga, kami juga menggunakan bahan-bahan yang terpakai untuk mengurangkan kos perbelanjaan. Jadi, apakah itu konsep 3R? Konsep 3R bermaksud reduce, reuse, recycle, yang mana konsep 3R ini amatlah penting dalam menjaga kelestarian alam sekitar di bumi kita. Seterusnya, tujuan kami adalah untuk menerapkan amalan kita semula dalam kehidupan guru dan kanak-kanak di prasekolah. Kami juga ingin menerapkan pengaplikasian kepelbagaian fungsi bahasa kita semula dalam kehidupan seharian kanak-kanak, yang mana mereka boleh mengamalkan amalan kita semula dalam kehidupan seharian mereka bersama rakan-rakan, ibu bapa dan sebagainya untuk menghasilkan produk yang baharu. Selain itu juga, produk kami juga boleh meningkatkan tahap perkembangan kanak-kanak dengan melalui pelbagai aktiviti yang kami sediakan seperti macam menulis dan juga kotak gas mula dan lain-lain. Dan akhir sekali, produk kami ini adalah bertujuan untuk meningkatkan daya pemikiran kritis dan kreatif kanak-kanak, yang mana apabila mereka menjalankan aktiviti menggunakan produk Genius Box kami, mereka akan dapat menjana pemikiran mereka untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Sebagai contoh, dalam aktiviti mari mengira, mereka akan boleh meningkatkan tahap pemikiran mereka untuk mengira daripada angka 1 sehingga ke 10 menggunakan tali kasut terpakai. Dalam produk kami juga, kami menerapkan tunjang-tunjang yang ada dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan, yang mana ianya berfungsi untuk meningkatkan tahap perkembangan kanak-kanak melalui pelbagai tunjang. Yang pertama, kami menyediakan aktiviti yang melibatkan tunjang sains dan teknologi, yang mana aktiviti Jom Kita Semula dapat memberikan pendedahan kepada kanak-kanak untuk mengenali penggunaan tong kita semula, yang mana melalui aktiviti ini kanak-kanak dapat mengamalkan amalan 3R dalam kehidupan seharian mereka. Selain daripada itu, tujuan tunjang sains dan fizikal juga adalah melalui aktiviti Mari Mengira, yang mana ia merupakan aktiviti bagi matematik awal kepada kanak-kanak. Aktiviti ini merupakan aktiviti untuk memadatkan nombor mengikut urutan daripada angka 1 sehingga ke 10. Kesan daripada aktiviti ini adalah dapat memberikan penguasaan konsep asas matematik kepada kanak-kanak. Tunjang yang seterusnya adalah tunjang komunikasi yang boleh didapati daripada aktiviti suku kata, di mana boleh meningkatkan lagi kemahiran kanak-kanak. Hal ini kerana kanak-kanak boleh membaca menggunakan suku kata yang ada di dalam aktiviti ini. Seterusnya, aktiviti Tresmi. Aktiviti Tresmi ini juga boleh didapati daripada tunjang komunikasi dalam KSPK. Dia boleh mengajar kanak-kanak menulis dengan mengikut huruf dia. Dan seterusnya, dan yang terakhir adalah aktiviti emosi saya. Aktiviti emosi saya ni boleh dalam tunjang KSPK adalah
adalah tunjang keterampilan diri, iaitu kanak-kanak boleh belajar mengenali emosi mereka dan dalam masa yang sama kanak-kanak juga boleh mengurus emosi mereka daripada aktiviti ini. Jadi, seterusnya kami akan menunjukkan dengan lebih mendalam bagaimana untuk menggunakan produk jenis box kami. Aktiviti yang pertama adalah aktiviti jom kita semula. Seperti yang Nur Syahzah cakap tadi, aktiviti kita semula ni adalah untuk mengenalkan kanak-kanak kepada tong-tong kita semula untuk supaya kanak-kanak dapat membuang sampah dalam tong yang betul. Dalam aktiviti ini, kanak-kanak dapat mengasingkan sampah daripada tong kita semula, iaitu kaca, plastik dan juga kertas. Kami juga menyediakan bahan-bahan terbuang yang kanak-kanak boleh masukkan ke dalam tong kita semula yang disediakan mengikut kelasnya. Sebagai contoh adalah kotak susu, kita boleh asingkan dia daripada tong kita semula kertas. Dan juga botol plastik adalah di plastik dan seterusnya. Aktiviti yang seterusnya adalah aktiviti mari mengira, yang mana dalam aktiviti ini kanak-kanak akan diajar untuk mengira angka daripada 1 hingga ke 10 mengikut turutan menggunakan tali kasut yang telah disediakan. Okey, bagaimana untuk menggunakan aktiviti ini? Yang pertama, kanak-kanak boleh mengira daripada angka 1 dengan memasukkan tali kasut. Kemudian, mereka akan mengira daripada 2 sehingga ke 10 seperti ini. 2, 3, 4, 5 dan kemudian akan berlanjutan sehingga ke angka 10. Daripada aktiviti ini, kanak-kanak akan dapat meningkatkan kemahiran mereka untuk mengenal angka 1 sehingga 10. Aktiviti yang seterusnya adalah aktiviti suku kata, di mana kanak-kanak boleh meningkatkan kemahiran membaca mereka menggunakan suku kata. Seperti daripada permainan ini, cara menggunakan dia adalah dengan cara membuka kotak. Dan di dalam ini terdapat 2 jenis suku kata, iaitu yang suku kata yang pertama adalah bu yang telah ditetapkan, dan suku kata yang kedua adalah terbagi kepada 4, iaitu cu, du, mi dan juga ku. Kanak-kanak boleh memadankan suku kata ini sebagai contoh bu tambah cu dan digabungkan menjadi bucu. Kanak-kanak boleh padankan suku kata ini dengan gambar. Kami telah menyediakan 4 gambar, iaitu bulu, bumi, buku dan juga bucu berdasarkan suku kata yang kami berikan ini. Guru-guru juga boleh menggunakan aktiviti ini mengikut kreativiti masing-masing. Bila kanak-kanak dah habis memainkan permainan ini, boleh ditutup semula seperti ini. Aktiviti yang seterusnya adalah aktiviti Trace Me, yang mana dalam aktiviti ini ia akan memberikan penguasaan kepada kanak-kanak untuk menyurit abjad-abjad yang telah disediakan. Jadi dalam aktiviti ini kami telah menyediakan beberapa abjad seperti A, B, C, D dan juga E, yang mana untuk menghasilkan abjad-abjad ini kami menggunakan kertas yang tidak digunakan untuk sebagai bahan menyurit kepada kanak-kanak. Jadi kanak-kanak boleh menyurit abjad-abjad di sini menggunakan whiteboard marker yang telah disediakan. Dalam aktiviti ini, kanak-kanak akan diberi pengetahuan untuk menulis abjad mengikut turutan. Sebagai contoh,
E akan bermula daripada atas, kemudian turun ke bawah. Seterusnya adalah palang atas, kemudian palang tengah, dan akhir sekali palang bawah untuk menghasilkan huruf E. Jadi, kanak-kanak akan dapat mengenali bagaimana untuk menulis huruf yang betul. Aktiviti yang terakhir yang ada dalam Genius Box adalah emosi saya. Daripada aktiviti ini, kanak-kanak dapat mengenali emosi dan dalam masa yang sama, kanak-kanak juga dapat mengekspresikan emosi mereka. Sebagai contoh, cara bermain adalah kami telah menyediakan mata dan juga mulut untuk kanak-kanak padankan. Sebagai contoh, saya memadamkan mata ini dan ia menjadi ekspresi gembira. Selain daripada gembira, kami juga ada menyediakan ekspresi seperti marah, sedih dan juga takut untuk aktiviti ini. Harapan kami daripada produk kami adalah supaya produk kami dapat menembusi pasaran antarabangsa. Hari ini kerana kami mengharapkan bukan sahaja kanak-kanak tempatan di negara kita, malah kanak-kanak antarabangsa di luar sana juga mempelajari betapa pentingnya alam sekitar dan juga dapat mengaplikasi bahan-bahan yang terpakai. Selain itu, mereka juga mestilah mempunyai kesedaran dalam diri masing-masing untuk mempelbagaikan kegunaan bahan-bahan yang terbuang untuk menjadikan sebuah produk yang baharu agar dapat menjimatkan kos pembuatan demi kepentingan pada masa akan datang. Sekian. Itu saja daripada kami. Terima kasih.